lantai. Ya Allah, dalam keadaan dia sedang mengeluarkan lidah dia yang panjang menjilat pada darah yang meleleh pada lantai tu. Jadinya masa tu pesakit ni dah tak boleh nak kontrol apa-apa. Dia terus menjerit dan meminta tolong dan Hai, Assalamualaikum korang. Terima kasih kerana korang sentiasa memberi support kepada Akak Cengkeh. Dan terima kasih juga korang kerana korang sentiasa follow untuk Cengkeh Channel. Hari ni Akak Cengkeh nak share kisah seram hospital. Dan kisah seram hospital ni berlaku di Wat Bersalin. Jom layan. Okey, ceritanya bermula macam ni. Akak pergi ke hospital untuk admit Wat Bersalin. Jadinya dipendekkan cerita, akak bersalin pukul 3 pagi lebih kurang. Lepas tu akak dimasukkan ke Wat Bersalin lebih kurang dekat pukul 5 pagi. Okey, dekat Wat tu dia ada lagi 3 orang pesakit termasuk akak, jadi 4. Jadi nak dijadikan cerita, ketiga-tiga pesakit tu salah seorangnya merupakan staff nurse dekat hospital tu dan di Wat tu sendiri, dan salah seorang lagi merupakan doktor yang bekerja juga di hospital yang sama. Jadi seorang lagi tu akak tak tahulah apa kerjanya, tak tanyalah pula kan. Jadinya lepas tu akak masuklah Wat tu, duduk kat Wat tu. Masa tu tak berkenalan lagi. Jadi lebih kurang pukul 5 lebih, orang kata dah, kalau kata subuh tu dekat pukul 6 kan, lebih kurang pukul 5 lebih tu akak rasa macam nak mandi, rasa tak selesa. Sebab okey, gambaran orang bersalin, selepas bersalin biasanya kita, bukan biasanya, memang kita akan berlumuran darah dan kita akan rasa melekit, kita akan rasa tak selesa yang amat sangat, dan kita akan rasa macam orang kata mesti nak jumpa air, mesti nak mandi. Jadi akak pun lebih kurang pukul 5 lebih, 5 suku pun akak tak pasti, akak tak ingat. Akak pergi ke tandas untuk mandi sorang-sorang. Dan untuk pengetahuan korang, tandas tu tak jauh mana pun, tapi akak boleh gambarkan bayangan masa tu keadaan di Wat tu, walaupun dah nak dekat subuh, dia masih dalam keadaan yang sunyi yang teramat sangat. Sunyi yang tanpa ada nurse ke lalu lalang, tak ada. Jadinya akak pun pergi, orang kata kita gamble lah kan, kita gamble pergi mandi-mandi, ngongek-ngongek apa semua, dah siap semua ngongek-ngongek, kita pun masuk balik ke Wat. Masa tu akak tinggal lah baby. Jadi akak masuk balik ke Wat. Tiba-tiba ada seorang orang kata pesakit tu, yang akak katakan staff nurse tu, dia tegur akak. Jadi dia cakap, dia kata, awak dari mana? Dia tanya akak macam tu. Jadi akak cakap lah, saya dari bilik air. Lepas tu tak adalah fikir apa-apa pun. So buatlah kerja kita, maksudnya bergerak slow-slow, pergi ke katil apa semua-semua. Lepas tu dia pandang-pandang akak, dia pandang-pandang, dia tengok-tengok. Jadi akak pun pandang dia macam malu-malu lah kan, macam ada sesuatu je macam tu kan. Lepas tu dia tak ada cakap apa-apa. Jadi akak pun rasa suspek, macam kenapa dia ni tak selesa lah, pandang senyum kan. Jadi esok pagi, maknanya esok paginya selepas pada doktor dah orang kata buat lawatan, kira nurse-nurse pun dah ambil rekod-rekod kita, keadaan agak lengang. Jadi kawan tu, staff nurse tu pun tanya akak, tak takut ke pergi mandi seorang-seorang waktu tu, maksudnya waktu yang akak pergi tu. Jadi akak pun cakap, kenapa nak takut, kata sebab ikut pada pengalaman akak yang sebelum ni, akak memang pergi mandi dan akak biasa memang bersalin pagi, dan akak pergi mandi dalam waktu tu memang tak ada masalah. Tapi kira kali ni nak dapat cerita, jadinya mungkinlah akak menjadikan akak untuk bercerita hari ni. Jadi staff nurse tu pun cakap, sebenarnya awak, Wat ni dulu pernah berlaku satu kejadian dia macam ni. Ada satu patient ni, dia sama macam awak, baru balik daripada labor room. Jadi dia ditolak masuk ke Wat sebab kira saya ni kan bekerja dekat sini, jadi saya pun kira macam mendengar dan melalui lah benda ni kan. Jadinya pesakit tu bila ditolak ke Wat, dia pun macam awak juga, tak selesa apa semua. Dia nak pergi mandi dan dia turun katil perlahan-lahan pergi mandi apa semua kan, untuk membersihkan diri. Tapi masa dia nak pergi mandi tu, dia melihat kelibat
jururawat. Maksudnya dia melihat jururawat itu biasa. Orang kata kalau dekat hospital, maksudnya nampak jururawat lalu lalang itu biasa, sebab kita tak tahu bila time jururawat akan bergerak ke sana, bergerak sini untuk buat apa kan. So dia merasakan itu memang jururawat. Jadi dia pun meneruskan niat dia untuk pergi mandi, dan dia pun pergi mandilah ke tandas tu. Gambaran lepas bersalin ni, pergerakan kita akan jadi sangat perlahan, dan kita akan mengalami orang kata kesakitan tau. Jadinya macam nak buka baju pun dia sangat sukar. Dan kebiasaannya dalam keadaan macam ni, kalau kita tekan butang merah tu, jururawat akan datang tolong kita, bantu kita. Tapi untuk waktu pagi ni, pesakit ni dia tak minta bantuan, jadinya dia pergi sorang-sorang ke tandas tu. Macam tu lah maksud jururawat tu kan. Jadi staff nurse tu sambung lagi cerita. Dia cakap kalau awak nak tahu, dia pergi ke tandas sorang-sorang. Lepas tu jururawat ni kira macam pergi dekat tempat dia, kira macam offer diri untuk bantu dia. Jadi dia pun tanpa rasa apa-apa yang mencurigakan, tanpa rasa apa-apa yang menyeramkan, dia pun menerima pertolongan tu. Jadi masa dia nak buka baju tu, of course lah, darah memang banyak lah, baru lepas bersalin kan. Jadi darah tu dia akan meleleh sampai ke lantai. Jadinya jururawat tu tolongkan dia. Dia baju ni dia seingat akak dia tali di belakang. Jadi dia bukakan tali belakang, dia tolonglah, dia bantu. Kerana jururawat yang membantu pesakit itu biasa. Jadi bila jururawat tu kira macam menunduk untuk orang kata membantu dia lah kan, kita kira buang malu masa tu kan. Jadinya jururawat tu pesan dekat dia tau, dekat pesakit tu, awak jangan pandang belakang. Dia cakap macam tu kan, saya akan tolong awak jangan pandang belakang. Jadi yang pesakit ni dia tak rasa apa-apa was-was, so dia pun buka baju apa semua macam biasa, dia tak pandang belakang. Tapi timbul, orang kata sikit sebanyak, timbul rasa macam segan lah macam tu kan. So dia pun berpaling lah ke belakang, sebab nak minta agar nurse tu stop. Macam maksudnya cakap tak apa, saya boleh buat sendiri macam tu. Jadi dia pusing. Alangkah terkejutnya bila dia tengok nurse tu, korang, nurse tu bukan bantu dia. Memang nurse tu nampak macam bantu, tapi bukan bantu dia. Tapi nurse tu duduk, macam mana nak cakap dengan korang, dia orang kata berada di lantai, ya Allah, dalam keadaan dia sedang mengeluarkan lidah dia yang panjang menjilat pada darah yang meleleh pada lantai tu. Jadinya masa tu pesakit ni dah tak boleh nak kontrol apa-apa. Dia terus menjerit dan meminta tolong, dan dia juga pengsan di tempat tersebut. Dalam tandas yang akak pergi itulah. Maksudnya tandas itulah yang dia pengsan dan menjerit tu. Jadinya staff nurse tu, masa staff nurse tu cerita, akak mula meremang kiri kanan, korang, serius. Walaupun akak tak lalui, tapi akak boleh bayangkan macam mana tiba-tiba ternampak benda Allah tu menjilat darah korang. Jadi akak pun rasa macam nak pergi ke tandas tu untuk basuh tangan siang hari pun dah rasa macam lain macam dah. Jadinya staff nurse tu cakap itu bukan je satu kejadian yang berlaku dekat ward tu. Ada lagi kejadian di mana ada pesakit yang orang kata didatangi dengan jururawat yang berpakaian orang kata tak bertudung kan. Jururawat yang pakai benda Allah apa tu kat atas tu, akak pun tak pandai lah nak cakap kan. Dia bukan bertudung, dan dia datang ada name tag nama, tapi tak sure lah kan, orang pesakit tu tak dapat lah di tag nama dia. Jadi dia datang, dia cakap pada pesakit ni, dia kata kita nak ambil darah. Jadi pesakit ni pun, pesakit kita serah diri, ambil lah darah kan. Lepas tu duduk dalam 2 jam macam tu, dia datang lagi. Lepas tu dia cakap lagi, dia kata ni time kita ambil darah. Okey, jadi pesakit tu pun bagi lagi tangan dia, ambil lagi darah. Jadi duduk lagi. Lepas tu selang setengah jam pula, daripada 2 jam selang 2 jam, selang setengah jam pula datang lagi kita nak ambil darah. Jadi macam pesakit tu kata banyak benar nak ambil darah ni, macam tu lah kan. Macam pelik, ada pelik, tapi yelah kita menyerah. Mungkin ada sebab tu, sebab ni, banyak sebab kita tak tahu. Jadi dia pun bagi lagi, dan datang lagi nak ambil darah. Kali ni nak ambil darah baby. Tapi pesakit ni rasa macam ada perkara mencurigakan. Kira macam pesakit ni pun tekan butang merah yang orang kata butang kecemasan. Masa pesakit ni tekan butang merah yang orang kata dekat ujung katil tu, dia berpaling. Alangkah terkejutnya korang, nurse tu dah tak ada.
nurse tu dah tak ada, dah tak wujud kat situ. Jadi nurse yang lain berkejaran lah, orang kata berkejar datang ke situ nak tahu mungkin ada emergency wad salin kan. Jadi mungkin ada emergency datang. Lepas tu kira nurse tu bertanya, kenapa ni dek? Lebih kurang macam tu lah. Kenapa ni dek? Kata nurse kata, kenapa kerap sangat saya diambil darah? Kira macam pesakit tu bercerita, kira macam bagi tahu dekat nurse yang memang nurse dekat situ, kenapa dia diambil darah banyak. Jadi nurse tu cakap, ambil darah ni biasanya dia buat malam untuk pesakit yang memang nak ke labor room, yang memerlukan orang kata cepat, dia akan diambil darah serta-merta lah. Tapi kalau untuk rutin ambil darah, biasa ambil siang. Kalau setakat nak pergi cek darah, tekanan darah apa semua, itu biasa. Maknanya 2 jam sekali itu biasa. Nak cek demam itu biasa. Jadi jururawat tu menerangkan kepada pesakit tu, dan pesakit tu tetap juga berkata yang ada jururawat datang ambil darah dia, dan last kali dia nak ambil darah baby dia, tapi dia rasa macam pelik lah, kenapa datang nak ambil darah. Jadi jururawat tu pun tanya, boleh bagi gambaran tak macam mana rupa jururawat yang datang? Jadi pesakit tu pun cakap, jururawat ni tak bertudung, dia pakai baju putih yang ada scarf atas tu, dan wajah dia macam ni. Dan alangkah terkejutnya korang, jururawat yang datang ke situ berserta dengan sister ke staff nurse ke tak pasti yang datang ke situ, menafikan yang jururawat tu wujud di wad tersebut. Maknanya korang fikir, yang datang tu jururawat jelmaan ke benda mistik yang datang menyamar semata-mata untuk ambil darah. Jadinya korang bila kira macam akak bercerita dengan staff nurse ni, bercerita, jadi kan akak cakap tadi kan, depan akak doktor, kira macam masa ke akak ada dalam wad tu, kebetulan sebelah tu memang staff nurse, depan dia akak berdepan dengan doktor. Okey, kita orang sebenarnya masing-masing bersalin, berada di wad sama. Jadi doktor tu pun menyampuk. Akak ingat lagi doktor tu cakap, dia cakap macam ni, hospital biasalah kalau benda-benda macam ni biasa, kerana nak cerita sebab doktor tu dia bukan bekerja dekat bahagian wad bersalin macam staff nurse ni, dia bekerja bahagian bilik bedah, macam tu. Jadi doktor tu kata, itu baru cerita daripada wad salin. Kalau dengar cerita daripada wad bedah, rasanya lagi terkejut kot, dia cakap. Jadi ada sesetengah parent akan bawa ustaz-ustaz untuk tenangkan ahli keluarga dia yang sakit. Sebab kadang-kadang ada pesakit ni dia akan meracau tanpa sebab. Dan ada juga pernah akak dengar, ada keluarga ni dia bagi tahu, dia bawa ustaz tau. Sebab apa? Sebab dia punya anak ni meracau, nampak kelibat kanak-kanak tau. Dia kanak-kanak di wad kanak-kanak, dia nampak ada kelibat kanak-kanak berlari, bermain, kira ketawa. Jadi pesakit ni, kira anak pakcik ni, kira macam orang kata tak tenteram. Jadi macam mana nak cakap, dia tak kuat tau, tak kuat. Dia punya semangat pun semua meracau. Jadinya pakcik ni bawa lah ustaz-ustaz. Jadi betul lah kata dengan doktor tadi. Doktor cakap dia, kalau takkanlah parent-parent akan bawa ustaz ke hospital untuk bantu tolong, orang kata kuatkan semangat, pulihkan semangat. Doktor tu pesan poin yang sangat penting. Sebenarnya secara umumnya kita ketahui membawa kanak-kanak ke hospital tu dilarang kerana nak elakkan jangkitan daripada pesakit-pesakit ataupun jangkitan daripada orang dewasa di hospital, sebab hospital kan tempat orang sakit. Tapi secara mistiknya, kanak-kanak ni mungkin akan melihat perkara-perkara yang tak sepatutnya dia lihat. Sebab kadang-kadang kita bawa anak-anak ni, kita lalu di satu-satu tempat tu, kita tak alert, tapi akak akan mengelak untuk lalu dekat kawasan tu. Kita tahulah bahagian-bahagian mana di bahagian hospital yang kita boleh bawa anak, dan bagaimana di hospital yang kita tak boleh bawa anak. Jadi moral dia dekat sini, kita sebagai dewasa kena peka dan prihatin kepada perkara tersebut. Jadinya doktor ni dalam masa yang sama dia minta lah dengan akak, dia nasihat akak. Dia cakap lah, dia kata sebenarnya hospital ni walaupun tak diberi larangan keras, maksudnya larangan keras untuk menangkap gambar, kalau diikutkan hospital ni tak boleh tangkap gambar, tapi ada setengah hospital mungkin boleh, dan ada setengah hospital tak boleh bergambar. Banyak faktor-faktor dan sebab kenapa tak dibenarkan bergambar. Jadinya doktor tu cakap, ikut pada pengalaman yang dia lalui dekat hospital tu sepanjang dia bekerja
kerja, ada seorang pelawat ni pergi ke hospital ni dan dia macam tak ada rasa bersalah kan, cekecet, dia selfie kan. Bila kita selfie, kita rasa seronok tau, rasa seronok tanpa kita rasa macam orang kata rasa bersalah. Sebab itu kawasan, orang kata kalau ikutkan kawasan larangan lah kan untuk bergambar. Sebab pelawat tu dia selfie takat gambar dia seorang, tapi hasil yang dia dapat masa tu juga dia nak tengok kononnya gambar dia cantik ke tak cantik kan. Bila dia tengok gambar dia, yang dia nampak memang wajah dia, tapi bersama dengan makhluk lain. Cuba korang bayangkan, sesekali korang ambil gambar, tiba-tiba satu keping terselit gambar makhluk lain. Seram kan? Jadi setakat ni saja untuk cerita hospital akak pada kali ni. Untuk kongsi manalah tahu kod-kod akan datang ada lagi cerita-cerita pasal hospital. InsyaAllah akak akan kongsi lagi cerita pasal hospital. Terima kasih korang kerana follow cerita akak daripada awal sampai akhir. Dan akak nak minta maaf juga dengan korang kalau kadang-kadang akak bercerita ni tak memenuhi apa yang korang inginkan. Sebab bercerita ni adalah sangat subjektif dan mungkin akak ada buat kesilapan. Dari segi penceritaan, akak minta maaf. Assalamualaikum, bye korang.